رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر بالتميم بلا بخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Al-Fadil, Tuan Imam, Fadil Ahli Jannah Kuasa, para ustaz-ustaz, saudara-saudara, para alim ulama, seterusnya muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita sekali lagi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkesempatan berada sama-sama solat maghrib berjamaah, kemudian duduk di dalam majlis ilmu. Maka begitulah, bila mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita ni semua jadi baik. Kita yang dikatakan human being. What is the difference between human being and being human? Kita ni sebenarnya human being ni, human is being created by God, by Allah. Yang jadi tak seronok hanya manusia ni sebab apa? Dia being a human. Dia ingat dia manusia, ikut suka dia lah. Nak zalim orang kan, naik GST ke? Betul, masa tajuk tu. Ikut suka dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita nak pinjam sikit ayat yang Imam baca tadi. Ayat apa? Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kesenangan dunia ini adalah tipu daya. Sebab apa tuan-tuan muslimin muslimat Allah kata tipu daya? Ramai di antara manusia ini mereka tertipu sebenarnya. Orang berilmu juga tertipu kecuali mereka beramal. Orang beramal juga tertipu kecuali mereka ikhlas. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon moga-moga ilmu yang kita dapat ini kita amalnya dengan ikhlas. Jadi itu yang dituntut oleh Allah. Ilmu banyak mana pun kalau tak ikhlas, tak ada gunanya. Kalau beramal pun, amal tak ada ilmu pun, tak ada gunanya juga, sia-sia saja. Jadi kita beramal kena ada ilmu. Dengan ilmunya kita mohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dikurniakan keikhlasan itu. Sebab apa? Ikhlas itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi saja tuan-tuan. Jadi ramai di antara manusia ini, mereka merasakan ibadat itu, mereka bila mana dipilih oleh Allah, jadikan mereka itu Islam, maka Islam itu tertegak di atas dasar yang 5 tu saja. Kerja dia mengucap solat, puasa, zakat, haji, itu je. Tu Islam saya, aku solat tak nak tinggal, ilmu tak ada. Sebab Islam ini bukan tertegak di atas itu saja, dia ada pecahan dia. Nak puasa pun kena ada ilmu, nak solat kena ada ilmu, nak bayar zakat pun kena ada ilmu, nak pergi haji telah lah. Jadi kalau sekadar solat saja, majlis ilmu tinggal, tak guna bila nak belajarnya. Sebab dalam majlis ilmu lah kita boleh belajar agama. Sebab ilmu ni tengah-tengah solat tak beritahu dah. Tok Imam pun tak kata dah, lepas dia angkat takbir Allah Akbar, lepas habis dia kata okey, lepasnya rokok semua. Allah, dia tak buat dah macam tu. It's not budak tadika kita ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan ni tak cerita lah ilmu, masya-Allah. Tuan-tuan ni tengok muka Allah bersih, alhamdulillah. Bukan senang tuan-tuan. Saya ingat ni selama ni surau kedua lah yang hebat. Satu belum menunggu dah terbakar. Tengok. Terlalu hebat tu. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, panas. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita ni sebab Allah kata apa? Allah suruh kita jadi baik. Allah nak kita jadi baik. Tu dia nak bagi kita faham agama. Orang yang faham agama ni dia akan jadi baik. Orang yang tak faham agama ni dia jadi tak baik. Sebab apa Allah nak bagi kita jadi baik? Sebab kita ni memang baik. Manusia ni satu-satu creature, satu-satu makhluk Allah yang baik. Sebab terciptanya manusia ini bukan di tempat-tempat lain daripada tempat yang baik. Di syurga tu.
syurga. Bila Allah kata wa isqulna lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah, Allah nak jadi, Allah cerita kepada malaikat, aku nak cipta makhluk yang namanya manusia yang nak jadi khalifah di muka bumi. And yet, why Allah cipta kita dalam syurga? Allah nak tunjukkan kepada makhluk yang lain bahasanya manusia ni satu kejadian yang baik, asalnya tempat yang baik, dan kembalinya juga Allah expect kita akan ada yang baik juga. Allah bantu kita nak jadi baik ni. Allah kurniakan kepada kita nikmat, Masya Allah, tabarakallah, nikmat yang tidak terhingga banyaknya, tidak terhitung. Kata kita nak menyebut Allahu Akbar, itu Allah bagi nikmat kepada kita untuk nak melancarkan sebutan itu. Setengah orang tak dapat. Nak menyebut Allah, kalimah Allah pun takbir pun takut, punya takut. Tu, Allah tak bagi, Allah tak pilih dia nak sebut Allahu Akbar, takut. Sekejap lagi orang tengok ni pun nak sebut kalimah Allah pun takut. Tak jadi Islam ni mana? Tu. Tu. Kita ni alam Allah sebut ni, Allahu Akbar ni pantang terus kat mai. Tu punya beraninya, punya apa? Hati tu terpanggil-panggil sebab apa? Iman ada. Allah dah masuk iman, mantap iman ni. Asal dengar Allah terus. Tu. Sebut apa lagi? Sebutlah nama-nama baik-baik ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang tu. Tu tak datang tu pasal Allah bagi. Ni. Tu. Maka tuan-tuan ada macam tu, alhamdulillah tu. Istiqamah Istiqamah dah we are in the right track tu. Sebenarnya Islam ni memang dah right track dah. Islam ni hak Allah tuan. Hak Allah. Islam ni Masya Allah kata betul dah, agama yang betul dah. Tapi dalam betul tu pun manusia ni was-was juga. Nak angkat takbir doa macam tu ya. Imam dah sujud dah. Itu agama yang betul dia tu. Cina tu pegang jolok tu ngang habis. Dia tak ada Cina. India pun dia pergi dia punya suami pun habis jalan. Tak ada tak. Kita ni Allah Akbar. Sebab apa kita ni sentiasa ada gangguan syaitan yang mengganggu. Sebab apa? Macam tuan-tuan ni lagi lah, syaitan yang dihantar tu bukan kata last corporal lagi lah. Ni paku-paku atas ni punya nak bagi tuan-tuan masuk geng dia. Tuan-tuan level lagi, tuan-tuan ni hebat, lagi hebat dia hantar, lagi kanan dia hantar. Tu sebab apa? Harapan dia at the end of the day kita tewas. Kita tak solat satu waktu. Seronok dah. So, kadang-kadang ada kan sibuknya, sibuk. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya wahai orang-orang beriman, sesungguhnya harta benda dan anak pinak kamu melalaikan kamu. Dua perkara itu mesti melalaikan kita. Setengah orang harta benda tak ada, anak anak pula. Allah Akbar. Anak anak tak tahu apa. Harta benda pula Allah kejar tuan. Sibuk dengan dunia. Tu. Macam kita ni alhamdulillah lah bila Allah pilih. Jadi itu sekadar mukadimah dia. Tajuk malam ni tuan-tuan, daripada kitab 40 hadis Imam Nawawi. Hadis yang ke-16, Al-Hadisus Sadisa Asyara. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajula qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Qala la taghdha. Faraddada miraran. Qala la taghdha. Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepada aku. Sahut Nabi, janganlah engkau marah. Kemudian dia mengulangi beberapa kali. Sabdanya lagi, janganlah engkau marah. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis malam ni kita nak berbicara, nak kongsi sikit ilmu tentang sifat marah ni. Nabi nasihat kita sifat marah. Marah ni ada dua. Satu marah yang dibolehkan dalam Islam, satu yang tak boleh. Bukan marah ni semua tak bagus, ada yang bagus. Kalau barang naik, orang tak marah, tak boleh kan? Kita tidak menunjukkan satu ketidakpuasan dalam hati ni.
Mana kata kita reda, ada benda yang kita boleh reda. Kalau semua dizalimi pun reda je lah. Tu. Tak boleh juga. Tu. Tak payah marah lah nak buat macam mana. Ada dah qadar. Baik. Ada dah qadar lain. Tu. Islam ni perbahasan dia luas kan. Kita tidak boleh. Kita bukan mazhab qadariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah dan mempunyai nilai akhlak yang utama, iaitu melarang dari kemarahan. Larangan ini sungguh besar faedahnya kerana kemarahan bukan menambahkan kebaikan tetapi memburukkan lagi keadaan. Memang kalau marah ni, marah yang tak terpucat. Marah ni kadang-kadang kalau marah dalam suasana rumah tangga, dia boleh melibatkan suatu bencana juga pada rumah tangga. Kalau ada suami yang selalu panas baran, tu panas baran, dia kalau dia marah ni, dia ikut sukat kotak mulut dia nak keluar. Tu andai kata dia tersasar lah, dia kata aku ceraikan kamu, jatuh tu. Tu. Tapi bukanlah suami yang di sini, suami yang di sini semua yang bermasalah. Alhamdulillah. Nu suami yang kat nu, suami-suami jenis jebon ni. Jadi marah tak tentu punca. Tu Allah Akbar, tu yang takut tu. Siapa juga berlakon tuan. Kadang-kadang tu itu yang bab tak faham agama ni. Berlakon suami isteri ni. Berlakon. Pasangan suami isteri. Di luar pun pasangan suami isteri, dalam filem pun dalam pasangan suami isteri. Jadi dia punya skrip tu, dialog dia adalah skrip satu-satu dia. Suasana marah dan melepaskan ni. Jatuh tuan. Tu yang main-main. Tapi pun tak faham tu jadi masalah. Tuan. Patut dia kena tolak lah adegan tu. Kena tolak. Bukan tolak adegan tu, tolak jangan jadi pelakon langsung. Lagi bagus. Tu. Tu sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni kita tengok macam sama balance. Agama pun ada, ini maksiat pun banyak. Balance. Tapi yang banyak, mana yang banyaknya? Arah hiburan ni, maksiat ni paling banyak. Tu. Kalau ada Siti Nurhaliza sebelah pandang, tuan-tuan, tak tahu tu. Buyuk kita. Tu. Nasib baik dah tak ada. Tapi Siti Nurhaliza pun bagus dah pakai tudung. Alhamdulillah. Cuma kita nak minta Siti Rosmah pakai tudung pula. Bila tadi keluarlah sendiri tak pakai tudung. Tapi kalau pergi Mekah tuan-tuan, dekat Kaabah bila tudung liput ni. Jubah hitam lagi. Macam Arab yang nampak katik dia. Sampai ke Jeddah habis tunjuk jambui dah. Allahu Akbar tu. Perkara marah yang bertahan, janganlah engkau marah. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW ada menerangkan kepada seorang lelaki, jawapannya yang ringkas tetapi tepat dan tegas mengenai permintaannya supaya diberikan satu wasiat atau pengajaran kepadanya. Permintaan itu diulangi beberapa kali tetapi jawapannya hanya itu-itu juga, iaitu janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Hadis yang kita baca tadi, bila diminta nasihat daripada Rasulullah, wahai Rasulullah, nasihatlah aku. Rasulullah kata kamu jangan marah. Sebab apa kamu jangan marah? Rasulullah pun tak marah. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW dia diutus oleh Allah SWT ke dunia ini untuk nak mendidik manusia ini supaya jadi baik. Sifat-sifat mazmumah ni tak ada. Jangan cepat marah orang, jangan cepat marah. Jangan ada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela ni. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad hadirnya, kalam-kalam yang keluarnya semua daripada Allah SWT. Kalam-kalam yang indah. Itu sebab Nabi Adam bila kalam cinta ini, yang kata cinta, istilah cinta, kalimah cinta ini asalnya daripada mana? Daripada syurga. Cinta ni, yang kita tu bercinta lah, takkan tak pernah bercinta kot. Tak pernah kata sayang ke? I love you ke? Tak pernah. Ada. Sebab dia asalnya daripada syurga. Sebab itu kalimah-kalimah cinta dia tangkap lentoknya. Kalau dilepas. Manusia pertama yang melapaskan cinta.
Nabi Adam AS kepada tok nenek kita dulu. Tok nenek kita dulu, Siti Hawa. Tu Allah Akbar. Bukan semasa zahir, semasa dalam tidur dia tu dah ucap dah kalimah cinta. Bila Nabi Adam AS ni duduk dalam syurga, fitrah manusia tu Allah jadi fitrah manusia, dia tidak boleh keseorangan, dia kena ada pasangan juga. Tu sebab kalau main badminton pun, kalau pasangan, kalau single kalah, dia ada double. Tapi tak apalah, sekarang ni kita dicongui tu boleh duk cong lagi, boleh dah tahan. Selepas 2016 tak boleh cong lah dia. Kena cari pelapis kan. Maka kalimah cinta ini lahirnya di syurga. Allah dambarkan ke dunia ini untuk diuji, menguji manusia. Sampai level mana cinta itu manusia ambil. Kadang-kadang tersasar juga dengan nilai cinta yang tidak dibuktikan. Itu yang letih tu. Sebab apa? Sebab anak-anak muda sekarang cinta ni nak dibuktikan dulu. Itu yang letih. Kita dulu tak payah bukti pun, cinta kahwin, cinta kahwin. Itu yang kekal sampai 18 anak lah. Kekal sampai sekarang. Lodak dah, lori rendah dan tinggi masuk. Lalat 2 minggu, 3 minggu kahwin, cerai habis. Sebab apa? Sebab publicity sangat. Allah tak suka macam tu pun. Kau nak kahwin ni diam-diam berjalan. Buat sikit-sikit sudahlah. Orang kampung sanak saudara tahu sudah. Ni sampai satu Malaysia nak tahu. Tu. Start dia mula bercinta sampai dia kahwin, sampai dia tak lalu makan sebab apa, mengandung pun masuk juga dalam TV cerita. Tak ada bahan nak cerita di Malaysia ni. Yang kita kapal terbang. Orang nak kata mohong memang mohong pun. Nampak tu guna. Benda dah lama dah cakap bohong. Lepas tu nak suruh orang percaya pula, suruh tak boleh jadi gitu. Memang orang tak percaya kan. Tapi ada juga suka-suka yang percaya. Sebab macam mana? So macam-macam lah andaian dibuat, macam-macam lah teori dibuat. Tapi penyudahnya makin lama cerita ni makin terselah lah. Makin terselah lah bahawa penipuan tu. Dulu dia kata aircraft at last bila di Laut Cina Selatan, Laut India. Semua tu nak bagi rebah balik, nak bagi backblast kepada pemerintah sebenarnya. Betapa aset-aset yang kita ada tak boleh guna langsung. Dulu masa serangan Zulu di Sabah itu, orang tanya lah pasal apa tak pakai submarine. Dia kata apa, Laut Cina Selatan cetek. Ni Laut India pasal apa tak pergi? Laut India dalam pula. Dalam je. Cerita ni yang tak, actually kita beli yang second hand, tak boleh nak selam pun. Cerita macam tu. Bagi rakyat tahu. Dalih banyak sangat. Sebuah kapal terbang yang tenggelam, kau nak cari black box je. Kan tak logik nama dia tu. Kau cari kapal terbang dulu baru jumpa black box. Ni kau nak cari, dia punya hari-hari ulasannya nak cari black box. Kau bukan nak cari aircraft. Jadi mana besok cari black box, cari jumpa. Where is the debris? Tak ada pula. Ada. Tu. Nampak? Allah sedang merancang sesuatu bagi nampak inyainya pokok ni. Tu. Allah. Tu. Tu kita kaji. Jadi dulu dah aku dah jadi. Banyaklah teori keluar, teori-teori yang kadang-kadang agak boleh kena pakai sampai sekarang tak ada cerita. Jadi cepat kita cerita teori yang last kali. Macam mana benda ni boleh berlaku. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita ni di Malaysia, dia punya konsep di radar tower, kontrol tower. Dia kalau helikopter ni tuan-tuan, dia every 30 minit dia akan buat, dia panggil off normal point. Setiap 30 minit dia terbang. Katalah dia daripada Johor, daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Kuching, bermakna dia akan ambil masa dalam 4 jam. Kita 4 jam. So setiap 30 minit dia akan kontak balik tower. Tower, this is Angkasa 175 at this station. Okay. Katalah selepas dia kontak itu, kata 12.30 dia kontak. Mana di 12.32 kata mayday pun dia pun jatuh.
Mana selepas 2 minit daripada position 30 minit, dia cari itu. Tu. Kalau dia dah daripada KL, tu yang hebatnya Malaysia ni. Sepatutnya Malaysia punya pesawat, Malaysia dah kontrol. So kita ni daripada KL nak lepas ke Kuantan tu, kita akan transfer kepada Singapura. Singapura kontrol kita pula. That is why kita punya jet berjuang take off aja, Singapura dah tahu lah siapa pilot, apa isi, peluru berapa banyak. Kalau bawa peluru lah, tapi tak boleh nak tembak. Tak lah kan. Tembak pakai mulut kan. Tak berhenti. Tuan-tuan bayang tak, kita boleh Hawk 2000. Dia ada laser weapon tau. Tapi tak ada. Package tu tak sampai. Duit sama bayang. Tu yang nak datang kat Osaka. Kita. So every 30 minit dia akan report. Support juga macam airline. Daripada KL, Kota Baru, transfer ke Phnom Penh ke, transfer ke Ho Chi Minh ke, yang the nearest. Tu sebab bila satu general yang besar tu kata, if kita scramble naik, masa dalam radar tu dah hilang, there will be a different story here. Jadi disebabkan tak scramble tu sebab apa? Mungkin ada tangan-tangan yang lebih besar ke, so kita jangan scramble. Sepatutnya itulah tujuannya. Wujudnya apa adalah dalam Malaysia ni kita adakan aset-aset yang secanggih Sukhoi ni untuk apa? Untuk nak intercept lah. Tapi tidak dilakukan sedemikian. So that means we are in a comfort zone. Zone selesa. Seolah-olah macam tak ada orang. Itu baru kapal terbang sebiji jatuh. Anda kata Vietnam bukan serang, nak serang apa? Tak serang lah. Jadi radar-radar yang dibeli pun surplus. Sebab apa? Kontrak pun kroni juga dapat. Tu. Panjanglah cerita dia lagi. Okey. Maksud la taqda. Bukan la taqda. Ayat la taqda. Maksud janganlah marah dan yang bertalian dengannya. Adapun maksud perkataan janganlah marah yang dikatakan kepada lelaki tersebut adalah jangan turut nafsu kemarahan itu, dan bukanlah maksudnya melenyapkan sama sekali nafsu itu, kerana kemarahan adalah satu-satunya dari tabiat manusia yang tidak mungkin dihapuskan. Tuh. Sebab apa? Kemarahan ini dia asalnya daripada api. Orang yang marah sangat tu daripada mana asalnya? Daripada timbul mana yang boleh jadi marah, sangat-sangat marah tu? Daripada hati kan. Tuh. Kalau kita tak dapat kawal ni, tu yang jadi merah muka. Tu yang kata marah ni hasil daripada menggelegaknya darah ni sampai ke muka tu. Jadi di situlah orang boleh nampak secara zahir ni dia ni betul marah ke tak marah. Tu. Kalau perempuan lain, perempuan tengok kalau dia pakai baju tangan panjang, tengok. Kalau dia tak lurut tangan ni, marah dia tak berapa tinggi degree dia. Kalau dia, aku tak kisah, nanti memang tinggi temperature dia. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, jadi Rasulullah SAW bermaksud larangannya kepada perkara menimbulkan kemarahan itu, dan baginda bersabda pada hadis, jauhilah kemarahan, kerana ia adalah bara api yang bernyala-nyala dalam hati anak Adam. Cubalah lihat bila salah seorang kamu dalam kemarahan, kedua matanya merah, orat lehernya kelihatan timbul. Apabila salah seorang merasa marah, maka hendaklah ia berbaring atau duduk di atas bumi doa. Kata Nabi Muhammad SAW, kita nak tengok orang marah biasa. Kita pun biasa dah tengok orang marah ni. Mak kita marah ke, pak kita marah ke. Tapi bapak kita tu dia tak marah pun. Dia sekali-sekali lah. Setahun sekali je dia marah. Lepas tu kita dengar motor dia pepek-pepek, kita mandi siap lah. Tu, pakai baju Melayu lah. Tu, kita lah. Sekarang punya anak, dia dengar motor bum-bum-bum, dia kata, balik dah. Seronok, dia kata seronok. Tu beza dah. Jadi hukum marah dalam Islam, menurut hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menempaskan orang lain
Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengawal diri daripadanya ketika marah. Bukanlah kata yang kuat itu, orang yang kuat itu orang yang boleh kontrol marah dia. Tu di sisi Islam dianggap kuat. Kau juga lah tuan-tuan, kita nak buat apa pun kita ada kekuatan. Nampak saja kita berjalan mai sini tuan-tuan, kalau tak ada kekuatan tak datang dah. Tu kekuatan tu daripada mana? Kita minta dekat Allah. Sehari semalam tuan-tuan, paling common kita minta berapa kali hidayah Allah ni? Petunjuk Allah 17 kali kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan kami jalan yang lurus. Bimbinglah kami jalan yang lurus. Tunjuklah kami jalan yang lurus tu. Minta kepada Allah tu. Maka kalau kita tak solat, tak minta, mana nak dapat hidayah? Itu makin lama makin jauh tu. Hanya sahnya orang beriman yang taat kepada Allah dan Rasulnya saja minta hari-hari 17 kali. Paling common. Mungkin sebulan dah 510 kali. Setahun dah 1000 lebih dah. Tuan-tuan, saya cukup yakin dah melebihi daripada 20-30 tahun. Kalau dah 180,000 kali dah minta hidayah. Mungkin tu Allah bagi lah. Tu yang boleh datang sini muka yang sama juga. Tu. Manakah hidayah kita minta? Sebab apa? Sebab Allah bagi kepada kita. Allah dah bagi kita hidayah. Hidayah apa nama dia? Hidayah din, hidayah Islam. Allah zalim ke bagi orang yang bukan Islam? Ada juga orang yang bukan Islam, orang yang Islam tak. Allah tak zalim. Allah dah bagi akal kepada semua manusia. Semua makhluk yang namanya manusia Allah bagi akal. Maka kamu kena gunakan akal kamu yang sempurna itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim ini kata apa? The sequence of human tu. Daripada atasnya masuknya roh, ada kepala, dalam kepala ada otak, dalam otak dibekalkan akal pula tu. Macam indera yang tujuh, itu tengah-tengah habis. Sequence manusia. Itu yang taqwim. Maka gunakanlah kesempurnaan akal kamu untuk mencari inna dina indallahil Islam. Agama yang aku redha kata Allah agama Islam. Takkan dia tak dengar? Orang-orang yang bukan Islam takkan dia tak dengar azan sini? Sekurang-kurangnya dia dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang orang Islam yang dengar azan tak sampai juga. Ambillah untuk bilai daripada ni Mekah berapa-berapa. Allah. Dia duduk di rumah tu. Mana tu macam apa? Dia tu macam Mekah lah. Maidah juga. Tak main juga. Duduk. Sebab apa? Tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Dengar lah. Dah dengar lah. Allah bagi. Sebab apa? Terima. Sebab Allah tidak tulikan lagi terima. Allah tidak bekukan hati itu lagi. Maka tak main juga. Kita nak kena ada minta hidayah, lepas tu kekuatan. Kita sendiri kena initiate. Untuk nak jadi baik, kita sendiri initiate. Bukan orang boleh hang jadi baik. Hang sokong aku ambil duit. Takat tu je lah, ambil duit dia tak sokong lah. Dia kalau Allah pilih untuk nak menyokong, dia kekal. Kekal sebab kita guna ni betul dah betul ni. Nampak? Sebab apa? Sebab syaitan iblis ni bila mana dikeluarkan Allah daripada syurga, disingkirkan daripada syurga atas dasar apa? Aba wastakbar. Takaburnya iblis ni Allah keluarkan daripada syurga. Maka sebelum keluar tu dia mohon dulu kepada Allah, ya Allah, itu aku izinkan aku mengganggu anak cucu Adam sampai hari kiamat. Aku akan jadikan mereka bila melihat kebaikan nampak buruk, yang buruk nampak baik. Jadi dah, memang jadi ya. Memang jadi. Itu sebab tengah orang nampak yang baik tu baik. Tengah orang nampak yang baik tu buruk aja. Orang yang alim ulama pun dia kata tak bagus kaki rasuah. Orang yang betul-betul kaki rasuah, jebol dia kata bagus. Apa jebol dia buat semua dia kata bagus tu. Tu masalah dia. Kita pakai istilah jebol. Nama orang.
Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, marah itu adalah satu perubahan sikap yang terhasil ketika menggelegaknya darah dalam diri manusia. Itu yang berlaku marah. Kalau orang mengganggu-gugat ketenteraman dia, orang saja buat dia marah, setengah-tengah ujian juga tu bagi orang marah. Tu jiran-jiran kita, saja dia buat bagi orang marah ni. Kita dengar kalimah-kalimah dia macam tu. Tengah orang dia boleh marah tu, dia tahan, dia sabar je dia. Tu nak dapat makam tu tuan-tuan, kita menuntut ilmu lebih lagi. Tapi macam tuan-tuan lah, tuan marah pun boleh sabar lagi lah. Tu yang boleh. Mau tak sabar sebenarnya, boleh duduk lagi 8-40 relax lagi. Tak besar pun. Saya bila bertukar lutut kiri lutut kanan, saya berhenti ni, tak lagi. Boleh terus lagi ni 29. Tu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sifat marah itu dari api dan menjadikannya sebagai salah satu tabiat bagi manusia. Apabila terhalang salah satu hajat atau maksud seorang, nescaya menyalalah api marah itu. Memang betul itu. Memang Allah cipta, Allah masukkan sifat-sifat itu. Sebab apa? Semanusia kita kena ada sifat tu lah. Nak tunjuk sama ada kita suka ataupun tidak suka. Untuk mengajar kadang-kadang kita kena marah juga. Marahkan seorang untuk nak bagi pengajaran kepada dia. Kalau kita diam aja, dia tak tahu. Dia tak tahu sama ada kita ni suka ataupun tidak. Dia beranggapan apa kita suka. Macam perempuan lah bila nak kahwin dulu. Yang perempuan jenis dulu lah. Jenis mak-mak kita tutup kita dulu. Kalau pergi merisik tu, pak dia tanya, anda ke mana? Dia tak kata apa. Mana kata apa? Setuju tu. Kalau sekarang punya tanya, Ndak sini. Ya. Takut tak dapat. Tapi bukanlah di sini alhamdulillah. Pulau Selong ni. Selong. Bagui apa? Tu. Berbeza culture dia berbeza. Sebab apa mungkin zaman dulu pun ada juga. Orang-orang yang jahil tu pun ada juga, walaupun tidaklah secanggih sekarang dunia masa dulu. Ada juga yang terakhir. Tapi macam-macam tu je. Sebab apa suasana di situ? Sekarang ni banyak jahil sebab apa? Suasana, the surrounding. Di dalam rumah berbeza, bila dia keluar berbeza dari dunia dia. Maka itu dia tak boleh buat dalam rumah. Buat di ampan. Buat parti poket buat. Kalau tak ada lonjakan kesedaran, jadi malam tu. Nasib baiklah ada orang yang takut akan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tu, nasib baik. Depa bukan depa kira kan. Allahu Akbar. Depa kira nak seronok aja. Tu dunia sekarang tu kan. Kira nak seronok aja. Tak tahu lah macam mana. Tak teringat nak mati kan. Tahu. Sebab mati ni whatever mean akan datang kepada kita. The moment kita hidup aja tuan-tuan, kita celak mata aja pergi besok, mana Allah bagi peluang kepada kita lagi. Bagi peluang untuk bertaubat, menambahkan amal ibadat tu. Tetapi noktah di hadapan kita tetap ada di situ. Bila kita nak pergi bertemu dengan dia, wallahu alam, tak tahu. Jadi kena buat persediaan. Kita alhamdulillah, tu kita tengok Allahu Akbar. Mecut tak mecut yang kita tak tahu lah. Kadang-kadang saja tempah dosa. Nama cantik dah, orang Islam nama pun hebat. Tapi hari-hari dia tempah dosa. Orang hari-hari tempah pahala, dia tempah dosa. Tak tahu lah bila nak jadi matang, tak tahu lah. Antak pergi kat matang je, kapok well tu. Pun nak jadi matang. Allah. Marah itu terbagi kepada 3 peringkat. Marah ni ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama dinamakan tafrid, yakni ketiadaan sifat marah. Normal lah. Yang keduanya ifrat, sifat marah yang melampau, over. Over. Yang ketiganya iktidal, pertengahan antara marah dan tidak. Marginal lah. Nak kata marah pun tidak, nak kata tak marah pun tidak. Jadi apakah makna tafrid ni? Ia bermakna tidak adanya kekuatan marah itu pada seorang itu, atau kekuatan marah itu sangat lemah. Sifat sempurna ini adalah tercela, iaitu orang itu dikatakan tidak mempunyai sifat cemburu pada diri.
Kata Imam Syafi'i, orang yang diperbuat satu ke atasnya supaya dia menjadi marah, lalu dia tidak marah, maka orang itu seperti radai, kata Imam Syafi'i. Dia seumpamalah orang yang tidak ada sifat cemburu ini. Cemburu kan tandanya sayang. Dia tak ada, relax. Relax. Macam dulu. Dulu zaman-zaman jahiliah, dulu lah, zaman-zaman jahiliah. Ada. Dia tahu sekali dia ada dipanggil mesnat. Oh, mesnat. Jadi semua kena bawa pasangan. Bawa pasangan lah. Sekali lagi bertukar-tukar pasangan. Yang ni menari dengan ni menari dengan ni menari dengan ni. Tu. Seronok. Jadi seronok. Tu. Tidak ada sifat cemburu. Kalau kita tak beri, you ni tak sporting lah. Dia kira sporting 2 tin, 4 tin. Tak sporting. Sebenarnya di segi Islam, sudut Islam, haram lah hukum dia, berdosa lah hukum dia. Bagi isteri duduk dancing-dancing dengan orang lain. Kau tak gencot 60-an tak apa macam tu kan. Ini dancing je, peluk semua. Kan? Kalau 60-an tak apa aku macam tu kan. Ini macam tu lah. Itu berita. Si suami pun sporting ni pasal. Allah. Tak ada sifat marah. Tak ada marah. Maka Islam melarang. Kata Imam Syafi'i, benda ni orang macam ni jadi banyak kata. Allah tidak mensifatkan para sahabat Nabi SAW dengan terkadang-kadang bersifat keras dan bersifat cemburu atas diri. Sahabat-sahabat Nabi yang dapat direct tarbiyah daripada Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya mereka cemburu juga. Dosa kata sahabat Nabi Muhammad SAW pun cemburu juga. Bila mana kita dengar satu sirah Nabi, Aisyah tercicir daripada rombongan perdagangan ini. Lalu banyaklah tomahan-tomahan ni. Puak-puak geng-geng Yahudi ni. Geng-geng Abdullah ni apa kan? Lepas tu dengar di telinga Nabi ni. Nabi sebulan tak cakap dengan Aisyah. Mana kata ada sifat cemburu Nabi. So sebelum kita nak mengajar orang, kita kena rasa dulu benda tu. So Nabi Allah bagi rasa macam mana yang kata cemburu tu. Kalau tidak tak tahu. Tidak, kita nak cerita ke orang, tak tahu. Macam cikgu lah cikgu. Macam cikgu, minta maaf cikgu. Cikgu dia kata dia bagi ni dulu ada satu subjek nama tata rakyat. Sudah tak ada orang pun. Dia kata kita murid-murid kita kena jaga kesihatan. Apakah punca-punca jantung ini jadi tersumbat? Kita akan jaga jantung. Kita merokok kuat. Contohlah contoh. Kita merokok. Contoh. Jadi anak murid dia pun tengok, bagus lah. Cikgu ni bagus. Tengok-tengok kat kantin cikgu bagi pu. Macam? Cikgu tu. Cikgu dia ada bilik kelas. Tengok bangun bersalin kotak dia. Tu yang kata cikgu tu. Ni contoh dia, bukan cikgu sini juga, cikgu belakang sana. Cikgu sini alhamdulillah. Jadi kita kena rasa dulu. Dalam dunia ni kita sebagai manusia, kita nak train, nak didik orang, kita kena merasai, menjiwai dulu. Kalau kita nak cerita buat payung terjun, kita kena pergi terjun. Kita tak boleh, kita tak terjun, kita cerita, tak tahu. Jadi kita nak tahu macam mana, kita kena rasa, terjunlah. Tak kira lah berapa kali pun. Dalam ketinggian 1000 kaki, kalau pakai payung bulat tu 45 second dah sampai ke bawah. Within that 45 second tu lah, you kena buat drill dia macam-macam. Anda kata you terjun daripada kapal tu, you punya payung berpusing. Masa tu you nak counter dia macam mana. Kata payung tu kuncup, you nak buang payung tu macam mana. You nak tarik payung cadangan tu bila? Within 45 second. You lambat daripada tu, mati katak dia bawah. Kalau nak terjun di dataran, di padang, kena jatuh kat lumbung, macam mana pula nak buat? Itu yang satu keadaan tu. Ada seorang India tu mati kat samping. Jatuh kat lumbung, tak ada nak release cat well, payung tu serungkup je. Tali jemali tu habis je. Tu. Supaya juga dengan pesawat, kita ada cerita. Tu. Jadi kebetulan lah macam mana? Kebetulan. Jadi kita bagi some information lah.
kita share information. Itu yang kata ilmu. Ilmu Allah ni luas. As long as kita nak dengar, kita nak jadikan dia sebagai ilmu tu, kita nak amal, you boleh buat, no problem. Jadi begitulah juga. Satu teori yang dikatakan kargo yang seberat 8 tan itu katanya manggis. Adakah manggis itu 8 tan manggis? Ada musim. Dia turun. Amerika punya remote aircraft yang tak ada pilot telah di-hijack oleh Taliban. Taliban nak jual balik benda tu pada Rusia sekarang ni sibuk bagi dekat China. Tu yang jadi tu. So tuan-tuan, dia orang tu sama ada orang tu hidup, kata orang hidup, by any means dia akan bagi mati. Sebab apa? Salah seorang dia orang ni akan jadi saksi, evidence yang paling kuat sekali bukan dia nak bagi mati. Untuk menutup tuan-tuan. So yang bila sampai, bila dia turn tu ke Andaman kononnya, dia was kata apa, remoted by aircraft Amerika. So dulu masa ada satu kes 9/11 tu, dia gunakan 777. Start daripada tu lah. Boeing keluarkan pesawat itu boleh dikontrol daripada ground. Dia boleh remote control. Sebab apa? Nak mengelak daripada kalau ada hijack, dia boleh kontrol sendiri. Ada kebaikan dia juga. So jadi bila jadi macam ni, airway tu yang kontrol. So dia mati saja, transponder tu dia matikan saja. So dia climb. Dia daripada 24,000 feet, masa tu ada lagi oksigen tu, dia climb to 45,000 feet. So aircraft ni oksigen habis, dia decompression. So dalam saja dia tu dia jadi hypoxia, kurang oksigen ni, dia collapse dalam tu semua. Masa tu lah dia bawa aircraft tu ke mana, so penumpang ni tak tahu. So dia pergilah dari Rusia ke apa-apa, pulang, datang. Itu sebab orang nampak berapa kali tindih. So andai kata mereka ini berada di tu, tak mati lagi tuan-tuan. Saya cukup yakin lah tak mati. Jadi yang kita ni baca Al-Quran hari ni apa hal? Baik tengok jahatnya mass media kita ni nak tanam dalam kepala orang ni supaya kata dia ni mati tu. Jahat tak jahat tu? Jadi kita boleh berdoa lagi, minta kalau diraihkan, dizahirkan, kalau jauh, dekatkan, kalau sulit, permudahkan. Kalau dah setengah mati, bagi hidup balik. Setengah mati. Kalau mereka tu sedar, takkan tak ada apa-apa telefon. Ni satu, ni pakatan, apa tahu kan negara kita ni jadi macam tu. Itu yang takut, yang sesaunya rakyat. Dalam dia sebut-sebut semua pun naik GST, sebut-sebut naik. Yang turun tu tak cerita. Harga getah turun dia tak cerita pun tak pergi naik. Kampung turun sibuk pergi tak. Kampung turun. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Yang keduanya ifrat. Ifrat adalah sifat marah yang berlebihan sehingga melampaui batas kebijaksanaan akal. Marah yang terlampau, dia mengatasi akal, dia tak boleh nak kawal dah. Itu yang boleh berlaku, pembunuhan, tembak-menembak tu. Jadi bila berlaku tembak-menembak di Bukit Bintang, 2 polis mati. Dia kata itu training. Nak selidung lagi tu, wah kena pula dekat Sungai Buloh 2 orang mati betul. Tu. Nak tipu juga. Hari Jumaat ada tipu. Maka marah yang kedua ni namanya ifrat, marah yang berlebih-lebihan. Jangan marah. Kita orang beriman ni ada pertimbangan sikit. Marahlah macam mana pun jangan membinasakan diri. Tu. Kita tak boleh membinasakan diri kita. Jadi di antara tanda-tanda marah pada zahirnya ialah berubah warna kulit tu. Itu biasalah, mengeletak. Macam Haukel lah. Gitu kan. Dia Haukel marah tu meletak tu.
Yang ketiganya i'tidal, adalah sifat marah yang sederhana. Maka siapa yang marahnya terlalu lemah, sewajarnya dia mengobati dirinya sehingga menjadi kuat marahnya, iaitu sifat marah yang terpimpin oleh pertimbangan akal dan perintah agama. Terlalu lemah sangat, lambat temperature dia nak naik lambat. Macam enjin diesel kan. Dia punya endurance tu panjang tapi lambat panas. Macam kita lah, macam setengah game lah. Badminton orang main lambat panas macam tu. Nak kena warm up dulu, nak kena muka dimah lah dulu kan. Tengah terus ya. Tu. Jadi Islam ni suruh ada pertimbangan sikit. Bina tahap kemarahan tu, tetapi akal ni boleh kontrol. Jangan tak boleh kontrol langsung. Tapi akal yang waras memang boleh kontrol lah. Tingkatan marah itu kata Ibnu Qayyim, tingkatan marah itu ada 3. Yang pertamanya marah, taraf permulaannya itu sekadar marah sahaja. Engkau ni tu marah saja. Marah sekadar menegur. Tu. Marah yang bersangatan. Marah di perkara ini sudah sama dengan orang kemasukan syaitan atau orang gila. Fikiran dan pandangan yang sudah gelap sehingga tidak sedar lagi apa yang diucapkannya, tidak menyedari apa yang dikerjakan, tidak menyedari akibat yang akan timbul. Dia tak fikir dah apa nak jadi, lepas ni jadi lah. Aku tak kira. Dia kata tu marah sangat lah tu. Tak boleh juga macam tu pun. Kena ada pertimbangan juga. Yang ketiganya marah pertengahan. Orang yang betul-betul marah tapi masih menyedari. Ada. Macam kita marah pun ada pertimbangan lagi. Boleh lagi. Kalau orang kata saya mengucap-ucap, boleh lagi mengucap. Orang kata mengucap-ucap, auzubillah minasyaitonir rajim kan. Dia tak diri. Jadi kesan-kesan marah dalam tindakan. Dia kesan-kesan ni dia ada 3 kesan. Satu kesan pada diri sendiri, satu kesan pada masyarakat, kesan pada adik-adik keluarga. Kesan pada diri sendiri apa? Kita jadi lupa diri. Macam orang nak share. Orang nak share ni Allah Akbar. Selalunya apa? Selalunya jenis menuntut ilmu ni nak share. Ada juga ilmu-ilmu yang bila dia panggil seru. Bila seru tu kononnya Allah tu datang, roh tu datang, dia jadi nak share. Tapi kita fikir pula ketika itu andai kata dia mati, macam kalau tak sempat mengecap, naya je. Tu. Maka jadilah geng Raja Bomo. Ni nak ke Korea pula tu. Itu dekat Pulau Sembilan, dekat Lumut Pulau Sembilan. Dia cucuknya tu, teropong dia dalam laut. Tengok tak nampak. Tu yang kena pisput tu. Mungkin kat Perth nampak lah. Memang dia bukan jatuh kat Pulau Sembilan, dia jatuh kat Perth. Dia cucuk kat Pulau Sembilan, tak nampak. Kena Perth juga cucuk. Tak madu sungguh. Allah. Pasal apa kerajaan tak menghalang ni? Sebab it's a blessing from the top. Tak faham KP. Sepatutnya kena halang dah. Macam mana nak kira? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Bila kita itu kesan pada diri kita. Kalau kita marah yang tidak boleh dikawal, kesan pada diri kita. Satu, memudaratkan diri. Satu, orang kata apa? Okey, itu memang game panas baran kan. Kalau orang cakap, ni anak siapa ni? Anak si Anus. Kau jangan main dengan bapak dia tu. Kan dah jadi buruk dah cerita dia. Ni anak siapa ni? Anak Haji tu. Bapak dia memang bagus. Memang boleh bawa kira. Tu. Tengah tak langsung. Kesan pada masyarakatnya, borak peranda masyarakatnya. Ketika marah dia ada, habis dia kempas dengan marah. Tu. Ahli-ahli keluarga pun jadi takut. Sebab baran dia tu. Ada suami-suami yang baran? Ada. Isteri yang baran pun ada. Tu. Baru ni saya pergi ke pejabat agama. Nak jumpa Timbalan Mufti lah. Courtesy visit. Tapi ada report. Kita ingat kot dia datang dengan suami dia.
Tengok suami dia pakai spek lepas. Ingat dia bergaduh. Masuk sahabat kita kata apa? Ni siapa pukul siapa ni? Isteri saya pukul saya. Tumbuk saya. Tak. Isteri tu suami. Isteri tu black belt. Suami ada juga black belt. Black belt color biru. Salah kan? Tu. Jangan kahwin dengan isteri yang ada taekwondo. Jangan. Sakit kita. Lipat kita ni. Ada. Kalau suami zalimi pukul isteri, normal lah tu. Normal. Kalau isteri pukul suami, abnormal. Luar biasa. Bukan senang dah. Lepas isteri pukul suami. Jadi dia akan borak-perandakan masyarakat tu dengan marah ni. Itu sebab Nabi pesan. Nabi pesan ni, bila kata Nabi kata la taqta, jangan kamu marah. Kalimah yang keluar itu bukan berasaskan daripada Allah. Mana kalam Allah tu, Allah kata jangan marah. Jangan marah. Bawa tenang. Kita nak marah sampai ke mana? Marah ni juga akan merugikan kita juga. Dia akan memisahkan tadi, memutuskan tadi persahabatan kita tu. Itu satu. Masyarakat pun pandang saya, dah tak mau campur. Itu satu. Adik-adik keluarga pula takut, duduk dalam ketakutan. Anak-anak ni bila dengar motor abah balik, Allah takut dah. Isteri ni pun kecut. Tu. Isteri ni punya layan suami, Allah tu. Nabi tak suruh isteri sini memang Nabi suruh isteri ni melayan suami cara baiklah. Tapi kadang-kadang kita tengok suami ni melayan isteri, Allah macam hamba abdi tu dia buat. Makan ni, atas meja makan. Kalau kita pernah tengok, makan. Ni air tepi tu je. Jauh sikit kat sudut tu. Dia duduk macam ni. Terbatuk ni. Bini daripada sana dia suruh ambil air tu. Ya Allah, tu hasapnya suami. Tu. Ambil lah sendiri, tarik sini. Lepas tu buka ni, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai dia nak minum dulu. Tu. Isteri duduk ujung situ. Sebab isteri takut nak duduk sini. Duduk ujung. Ayah, air. Allah Akbar. Dah suruh tu pun. Lepas. Kalau sebut macam ni, ayah boleh tolong ambil air, berebut. So isteri nak ambil. Kalau ada 4 isteri lah, ni 1, 4 ya. Berebut. Ini cakap pun kepada Allah. Allah. Hebat sangat kalau kita. Kalau kita merendah diri lagi, Islam suka. Lagi Allah suka. Sebab Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat ni bukan kata tak puas hati, bukan tak percaya dekat Nabi Muhammad. Uzaifah ni tanya Aisyah satu hari, wahai Aisyah, aku nak tanya sikit lah. Nabi ni balik rumah dia buat apa? Dia buat apa? Uzaifah tanya. Aisyah kata, Nabi biasa macam kamu juga. Balik, dia tolong isteri dia. Sahabat ni tengok Nabi ni di luar rumah hebat. Dengan dakwah, dengan tauhid, memang hebat Nabi. Nak tanya pula, nak tahu pula. Bukan nak tahu dia sebab apa, nak kata Nabi ni kena kontrol pada. Nak ikut contoh Nabi tu. Tu para sahabat tu. Termasuklah kita pun nak ikut contoh Nabi. Lalu Aisyah kata Nabi Muhammad SAW ni bila dia balik, kalau dia dahaga, Nabi minum susu, dia pergi buat sendiri, susu kambing. Pergi buat sendiri. Kalau dia nak buat air, dia pergi buat sendiri. Air. Tak kira lah, dia pilih lah. Tongkat Ali ke, tongkat motor ke, tongkat semua Belanda. Kat depok tu. Dia buat sendiri. Tu. Pakaian kadang-kadang dia buat sendiri. Kalau kuat ada termuncul kat jubah tu, dia campur sendiri. Tu Nabi Muhammad SAW. Sahabat kata, ya Allah, tu Nabi. Kita ya Allah balik tu tuan-tuan. Balik duduk tu lah. Tuan kaki lah. Isteri buang token. Tu. Kita ingat kot drama je. Rupanya betul lah dah. Okey. Suruh isteri cium sokem lah tu. Punya malaun punya suami. Dan tahu sokem tu busuk tu. Punya seksa isteri tu. Tahu lah. Tahu. Ada juga macam ni. Berpada-pada lah tuan-tuan. Kita ni duduk dalam dunia ni nak cari pahala. Jangan cari pahala. Jangan menyusahkan orang. Kata nak satu ungkapan para alim ulama. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Jangan kita menyusahkan orang.
Try not to susahkan orang. Bagi senang. Kita menyenangkan orang lain, Allah akan menyenangkan kita. Tu. Dia ada timbal balas. Kita orang Islam ni dia timbal. Kita buat baik pada orang, orang akan buat baik pada kita. Kalau kita sekarang ni ibu bapa dah tak ada. Kita ada ibu bapa, kita taat kepada ibu bapa. Anak-anak kita besok akan taat kepada kita. Kita tak ada ibu bapa kita dah meninggal. Apa kita nak buat? Kita nak taat. Kita berdoa siang malam untuk kebaikan dia. Untuk Allah tempatkan roh dia ni satu persada yang cukup hebat. Tanpa disedari besok anak kita pun buat kat kita macam tu juga. Memang macam tu sikul, memang macam tu peredaran tu Allah buat. Kita tak payahlah nak suruh-suruh anak kita apa. Kita jangan paksa mereka. Okey, Alung, Angah, besok kerja tentu kan? Seorang 1,000 bagi. Jangan paksa anak. Itu kita minta ganti dah. Kita tanggungjawab kita mendidik anak sampai besar. Kita didik dia, bagi dia agama, kita doa kepada Allah bagi dia baik. Allah tembak hati dia bagi baik. Bukan dapat 1,000 dia bagi, 10,000 sebulan dia bagi. Kita pula hanya setiap bulan pergi umrah. Dapat 10,000. Dia setiap bulan pergi umrah. Punya takkan. Allah nak buat segala boleh apa nak buat boleh dia. Tapi kita pindah gitu terus. Duduk kat return tu. Hari-hari tu. Senang. Tu. Dunia ni ibarat roda. Tu. Hari ni kita duduk di bawah, besok kita duduk di atas. Hari ni hang merintah, besok kami pula merintah, hang duduk di bawah. Hang tahulah nasib hang. Contoh. Itulah. Tapi Islam ni tidak berdendam. Dia tak ada kata nak berdendam, kata hang tunggulah nasib dah. Dia tidak akan berlaku macam tu. Sebab itu Islam. Islam mengajak kita macam tu. Islam mendidik kita macam tu. Kita pun nak macam tu juga dalam keluarga kita. Pernahkah kita yang kata ikhlas tu, pernahkah? Macam mana kita nak mengukur ikhlas ni? Macam mana kita doa dekat mak kita? Mak kita ikhlas ni. Takkan sebelum kita doa tu kita, aku ni ikhlas, kita ikhlas ni aku nak doa. Doa. Dan serupa juga dengan solat di malam hari tu, ikhlas tu. Kita ada hajat. Ada hajat. Bangun di 1/3 malam, solat hajat. Solat hajat ni siang pun boleh buat. Tapi siang punya makam dengan malam lain. Sebab malam ni bacaan kita pun Allah full concentration, fokus pun bagus, pitching pun boleh kontrol. Siang tak boleh. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Assalamualaikum pula. Baru baca Fatihah. Hajat ke mana, apa ke mana. Habis solat, apa hajat aku nak minta ni. Kalau malam ni, malam tu kan, pada setengah ulama kata apa? Kita ni, tu kaedah Islam ni cantik. Kaedah peribadatan kita ni, yang kata solat ini, bila berlakunya rukuk dan sujud itu, ada hikmah di sebaliknya. Kita ni hari-hari menanggung dosa. Dosa ni terletak di mana? Bahu dengan kepala dia. Bila kita rukuk dan sujud tu jatuh dosa itu. Maka tu kata ulama, sujudlah lama-lama sikit. Tapi kita sujud 3 second berpinau dah kepala tu tak salahnya. Macam-macam penyakit. Lama sikit. Gugur dosa. Jangan duk gede-gede. Gugur kan tak gugur tak gugur. Dia gugur. Dia gugur. Maka dalam sujud tu kata Nabi, hampirnya kita kepada Allah. Mintalah apa pun. Kita dalam 2-3 hari ni ada krisis sikitlah dengan orang rumah. Balik-balik tengok muncul macam orang rumah pun. Jadi aku dapat kesempatan tengah sujud tu, ya Allah yang tempur lembutkanlah hati isteri ku. Makbul lah doa malam tu. Isteri pun tengok, ni lepas ni balik dah. Duduk belakang pintu kan. Suami pun Assalamualaikum, buka pintu. Dia kejut lelaki mati terus. Guna nak buat surprise. Guna nak buat surprise. Habis terus malam tu. Rugi dia kata. Buat surprise. Maka doa ni kadang-kadang Allah makbul. So, yang kata Allah SWT, sebab Allah merahmati kita. Jadi Allah beri kita kesempatan. Banyak kesempatan Allah beri. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi insya-Allah.
Kalau ada banyak umur kita akan bertemu lagi di hari dan waktu yang lain. Moga-moga tuan apa yang kita lakukan, ibadat-ibadat yang kita lakukan ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima dengan seikhlas-ikhlasnya. Moga-moga bila kita berhimpun di padang mahsyar nanti, banyaklah amalan-amalan kita yang akan menjadi talian hayat untuk kita, membolehkan kita masuk dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhirina insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammad ya Rasulullah. Ya Allah, berkatilah ampunan kami pada malam yang mulia ini, Allah. Rahmatilah perpisahan kami, kurniakanlah kepada kami iman dan Islam. Matikanlah kami dalam kalimah la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk menyelesaikan pencarian MH370 ya Allah. Sekiranya sungguhnya puasa ini puasa-Mu ya Allah, keagungan ini keagungan-Mu, kemuliaan ini kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, sekiranya dia jauh Kau hampirkanlah ya Allah, sekiranya dia sulit Kau permudahkanlah ya Allah, sekiranya ia gaib Kau zahirkanlah ya Allah, sekiranya ia berada di tempat yang sulit maka Kau serahkanlah ya Allah. Bantulah kami ya Allah dalam syariat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal. Takbir. Allah.